Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam. Okey, kepada semua yang sudah join kelas ke arah kebebasan kewangan pada malam ini bersama Kak Yong, dan seperti yang Kak Yong janjikan pada malam ini Kak Yong akan bawakan seorang gadis, okey, Iron Ladies daripada Sabah yang akan buat sedikit perkongsian kepada anda tentang kejayaan beliau dalam membuat pendaftaran dan masih konsisten dalam Tone Wow. Tapi bukan sekarang, nanti Kak Yong bagi peluang dia bercakap. Dan juga seperti yang Kak Yong janjikan di media sosial, siapa yang ikut sesi KAKK malam ini, anda mungkin ataupun anda berpeluang untuk memenangi RM100 daripada Kak Yong. Okey? Macam mana untuk menang that RM100 tu? Okey, sabar. Kak Yong akan bagi tahu selepas ini. Okey? So, kita start dengan siapa yang belum kenal Kak Yong ataupun ada rasanya ramai yang sudah kenal, tapi Kak Yong perkenalkan saja diri Kak Yong dulu. Nama penuh Kak Yong adalah Nur Arianti binti Abidin. Dalam Tone Wow ni, Kak Yong lebih dikenali sebagai Kak Yong lah. Okay, jarang orang panggil nama Yanti dalam Tone Wow lah. Sebab Kak Yong memang dari zaman Tone Plus sehingga zaman Tone Wow memang dikenali sebagai Kak Yong. Okay. Uh, itu ID Kak Yong, TWP 171427. Okay, 171427. Kak Yong merupakan seorang premium branch dalam program Tone Wow Plus. Masih bekerja. Kak Yong bekerja sebagai seorang eksekutif kewangan di salah sebuah syarikat, firma guaman di Labuan. Okay? Maksudnya Kak Yong buat Tone Wow ni secara part time. Okay? Tetapi Kak Yong buat Tone Wow ini bersama suami Kak Yong. Okay? Dia juga merupakan branch di dalam Tone Wow. Si Furudi, siapa yang belum kenal, kamu boleh add si Furudi. Kami buat bersama-sama Tone Wow ni dan beliau membuat Tone Wow ni secara full time. Okay? Kak Yong secara part time. So, untuk introduction, Kak Yong bermula join program ni, bisnes ni pada sekitar penghujung tahun 2016 kerana menjaga hati kawan. Saya type kerana menjaga hati kawan tu sebab memang saya mau menjaga hati kawan. Dan orangnya ada pula malam ni. Join Kak Yong punya sesi ke arah kebebasan kewangan. Okay? So orang tu adalah orang yang bertanggungjawab membawa Kak Yong dalam dunia bisnes ni, iaitu Captain Tam. Dia ada bersama-sama kita malam ni. Dia juga merupakan sahabat baik suami saya. Okay. Dia bawa join ni sebenarnya dimulai dengan husband lah. Tapi macam biasalah, husband belum bersedia, belum mau join this business. And one point of time, husband pernah cakap, kalau you share lagi pasal Tone Plus ketika itulah kan, Tone Plus, dia kata kalau kamu cerita lagi, kamu share lagi pasal Tone Plus, dia saya tumbuk kamu. Begitu tahap ego ketika itu kan kita belum faham macam mana bisnes ni, macam mana ianya boleh menjana pendapatan. Semua tu kita belum nampak. Macam juga prospek kita di luar sana yang belum tahu apa itu Tone Wow, mereka sama seperti kita. Okay? So, dijadikan cerita, saya join program ni sebab menjaga hati dia. Sudah beberapa kali dia ajak. Bila satu hari tu masa lunch time tu saya makan-makan, saya terfikir, kenapa tidak bagi peluang kan? Kenapa tidak mencuba bagi peluang kepada diri saya untuk masuk bisnes ni, try. Kalau gagal pun orang kata kita sudah cuba kan? So saya cuba. Pada ketika tu SIM card berharga RM100. RM100 sekeping, okay? Sekeping. So saya beli 4 keping SIM card, saya join dulu. Lepas tu saya beli 4 keping SIM card dan saya mula menajak. Setelah membuahkan hasil, saya tunjukkan pendapatan saya tu kepada suami. Bila dia nampak benda tu, then dia cakap, okay, let's do it. That's the time kami start lah. Okay, kami bermula 2016 dan saya ingat pada zaman PKP 2020 atau 2021, saya pun lupa sudah. Pada waktu tu PKP sangat hebat, ramai orang dibuang kerja, ramai orang orang kata menganggur sebab ekonomi sangat
teruk disebabkan kesan dari pandemik, tetapi oleh kerana saya sudah bersedia dengan bisnes Ton Wow ni pada tahun sekitar 2020-2021, Alhamdulillah saya berjaya mendapat income 5 angka dalam Ton Wow. Okay? So itu yang saya share sedikit sebanyak bagaimana saya bermula dengan bisnes ini dan apa yang saya cuba sampaikan, anda harus orang kata cuba untuk membuat bisnes ini. Kamu tidak perlu paksa diri kamu untuk rest all the time. I mean kamu mau terus orang cakap berlari all the time. Sebenarnya tidak. Dalam Ton Wow ni dia tiada bagi kamu KPI atau time frame untuk kamu orang cakap reach kamu punya target. Tapi kalau lagi banyak kami mau dapat tu pendapatan, lagi kena rajin usaha lah. Of course apa bisnes pun kita ceburi, benda tu kena begitu. Okay, so sedikit sebanyak introduction tentang Kak Yong dan penglibatan Kak Yong dalam dunia bisnes ni. So itu ada FB dan nombor WhatsApp Kak Yong. Siapa yang belum bersilaturahim, siapa yang belum add Kak Yong atau belum berkawan, belum follow dalam Facebook, boleh add, boleh berkawan. So kita sama-sama orang kata berkomunikasi dalam media sosial, sebab saya yakin tidak semua yang berada di sini ni orang yang berdekatan dengan Kak Yong. I mean dari Labuan, dari Sabah kan, ada yang dari Semenanjung Malaysia macam tu kan. So di media sosial kita boleh berkawan. Just follow, Kak Yong akan ni lah bersama kamu. Kak Yong bercakap laju kah? Laju kah? Kalau laju, kalau okey, tekan satu dulu. Mari Kak Yong tengok respon daripada kamu. Supaya Kak Yong dah rasa bersorangan. Okey, Alhamdulillah. Thank you yang respon. Laju dan padu. Ainur Zamida, Kak. Hai, nampak pula nama kakak. Okey. Kita teruskan. Okey. Ini sedikit sebanyak latar belakang syarikat. Tapi sebelum tu, sebelum Kak Yong lupa, tolong type di chat room siapa yang baru join Ton Wow bulan ini atau minggu ini. Kalau siapa yang baru join, tekan 2. Cuba tekan 2. Siapa yang baru join? Kak Yong mau tengok dalam hari ini dalam kelas adakah yang baru join atau ada yang lama sudah join? Saya mau tengok adakah type nombor 2? Ada. Okey. Amirul Rahman Pro. Begitukah sebutan? Sorry kalau Kak Yong salah. 3 bulan lepas. Alhamdulillah. Okey, ada lagi yang baru join? Nombor 5. Ada lagi yang baru join? Tolong type 2. Kak Yong mau tengok dulu siapa yang baru join minggu ini atau bulan ini atau masa terdekat ni. Satu orang sedang baru join, ha? Okay, tahniah Amirul Rahman kerana anda memberi peluang kepada diri anda untuk join program Ton Wow ni. Okay, kita teruskan, ha? Siapa yang belum pernah pergi HQ atau belum tahu di mana sebenarnya physical office untuk Ton Wow ni, okay, ianya berada di Bandar Baru Seri Petaling. Kalau anda nampak gambar di slide ni, baru-baru ni Kak Yong berpeluang untuk pergi sekali lagi ke HQ. Apa ni, selepas join dinner masterclass, lepas tu Kak Yong pergi HQ. Kak Yong memang suka kalau sudah jejak kaki PKL, memang jadi satu kewajipan untuk Kak Yong pergi ke HQ, melawat, melawat orang-orang operation di sana, staff-staff di sana yang sangat baik dan ramah, dan sekaligus adalah apa ni orang bilang restock kita punya peluru lah kan. Kita mau berjuang, mesti ada peluru. So kalau kamu sudah sampai satu tahap di mana kamu menjadi leader, kamu harus cabar diri kamu dan kamu harus apa ni orang bilang cari satu masa yang kamu pergi sendiri pergi HQ. Kamu rasa sendiri macam mana kamu restock SIM card apa semua. Sebab benda-benda tu kan sebenarnya secara langsung boleh boost kamu punya semangat. Lagi kamu jejak di HQ tu, lagi kamu semangat. Lagi kamu nampak, wah ini rupanya memang ada wujud building HQ ni. Memang dah tipu. Memang bukan scammer. Macam tu.
Lepas tu kamu boleh bergambar. Macam mana Kak Yong bergambar tu bergambar. Tunjukkan dengan tim kamu. Hello, HQ ada dia punya building, memang ada office. Dia bukan tipu. Ni dia punya bukti. Tunjukkan kepada grup kamu supaya orang pun uh, orang kata akan share kepada orang-orang atau orang kayan dorang. Dorang akan share, oh betul HQ Ton Wow memang wujud. Okay? Sebab benda ni memang ditubuhkan pada 2010. Okay? Ton Group ni. Dia bermula dari program Ton Excel dan wujud program Ton Plus selepas itu pada tahun 2012 dan pada 2018 Ton Wow wujud setelah ada gabungan dengan DG, okay? Dengan DG dan sekarang kita semua maklum bahawa DG sudah pun bergabung dengan Celcom. So di mana ada line Celcom, so di situ ada line DG. So orang kata lagi peluang lagi luas sebab coverage sudah semakin luas. So benda-benda begini, benda-benda basic ni sebenarnya setiap kali Kak Yong dipanggil untuk buat top ke arah kebebasan kewangan ni, Kak Yong suka bukan terangkanlah, perkenalkan alamat ataupun HQ ni wujud sebab sekarang ni banyak perniagaan yang orang ragu-ragu mau join. Especially bab-bab begini, orang akan rasa MLM lah, orang akan rasa kita tipu lah sebab tidak wujud satu physical office ataupun yang dua orang boleh nampak betul-betul wujud bisnes tu kan. So bila kita explain tentang wujudnya HQ ni, bila dia ditubuhkan segala semua kan, orang akan nampak syarikat ini sudah beroperasi dan berpengalaman melebihi 14 tahun dalam bisnes telekomunikasi ini. Dan harus diingat, selama 14 tahun bisnes ini ditubuhkan, diorang belum pernah, HQ belum pernah gagal, Ton Wow belum pernah gagal membayar komisen kepada setiap usahawan dia, setiap ahli dia yang layak menerima komisen. Okay? So benda ni kamu harus faham. Kak Yong bukan saja-saja share, Kak Yong mau kamu selalu ingatkan kepada grup kamu benda ni sebab benda ni kadang-kadang orang mau tahu di mana office, di mana office. Kamu sebagai leader kena tahu. Kadang-kadang ada saya jumpa leader yang dia dah tahu pun di mana office Tono HQ. So hati-hati. Kalau kamu sudah join this business, kamu harus tahu di mana physical office HQ. Okay? Okay, ini penggabungan Celcom Digi. Cantik logo dia. Nampak? Kuning biru. Dulu kita kuning kuning kita punya kuning hitam kan. Celcom dengan Digi dia kuning biru. So sasaran penggabungan Celcom Digi pada tahun 2024 ini adalah sebanyak 70%. Manakala pada tahun 2025 nanti dijangka gabungan ini akan siap sepenuhnya. Bermakna di mana ada Celcom dan Digi, di situlah ada Ton Wow. So peluang kita sangat luas guys. Kita sebenarnya berada di platform yang betul, bisnes yang betul, yang mana kita jangan menyesal join. Kita jangan menyesal join. Okey, saya nampak ada peningkatan partisipan yang baru masuk. Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih kerana join Kak Yong punya sesi ilmu malam ni. Siapa yang mau share masih sempat share lagi. Okay, sambil-sambil tu, sambil-sambil Kak Yong akan layan-layan juga chat ni tengok-tengok sebab malam ni Kak Yong lebih pilih untuk bersantai. Dan siapa yang join sehingga habis, anda berpeluang untuk memenangi RM100 daripada Kak Yong. Dan anda juga akan berpeluang mendengar tips hebat atau testimoni hebat daripada seorang Iron Ladies daripada Sabah yang akan Kak Yong perkenalkan sebentar saja lagi ya. Okay. Okay, semua boleh nampak tak gambar ni? Kalau boleh nampak, cuba type 8 dulu. Muhammad Zul, baru masuk. Okay, yang nampak? Okay, bagus. Semua type 8, maksudnya kamu jelas nampak. Okay, task kamu malam ini, Kak Yong buat satu kelainan untuk sesi ini supaya kamu tidak mengantuk. Task kamu malam ini, untuk berapa penyertaan ini, 49 orang setakat ini. Task kamu, daripada gambar raja yang Kak Yong display malam ni, cuba bina satu ayat berbentuk iklan yang paling menarik tentang gambar ini. Sekali lagi Kak Yong ulang.
buat ayat berunsur iklan, okay, ayat yang menarik lah, menarik dan kreatif untuk menggambarkan apa yang kamu nampak dalam gambar rajah ni. Kamu type saja, nanti di penghujung, bukan penghujung lah, masa Ayah Lady Sabah tu buat sharing, Kayong akan lawat chat room ni sekali lagi untuk cari pemenang. Okay? So, sekali lagi Kak Yong beritahu, tengok gambar ni betul-betul dengan teliti, buat satu ayat menarik dan kreatif untuk seolah-olah kamu beriklan, okay, beriklan tentang gambar rajah ini sahaja. Okay? Siapa punya ayat yang paling menarik dan kreatif, itulah pemenang RM100 malam ni. Okay? Kita tengok partisipan ni kalau makin bertambah, kalau tahu Kak Yung mau tambah lagi duit kan untuk pemenang, so kita tengoklah perjalanan kelas kita malam ni. Okay? Sudah tengok? Semua sudah tengok? Okay, Kak Yung buat next. Okay, so ini singkat apa? Apa ni Kak Yung dari tadi cerita Tonwau ni? Okay, singkat kita ni sekarang ni kita perkenalkan SIM card Tonwau Lindung. Okay, Tonwau Lindung di mana SIM card ni macam SIM card lain, SIM card yang prepaid. Lepas tu tiada kontrak, coverage dia guna Digi, top up pun Digi. Orang yang blacklist pun boleh daftar. Best kan bisnes ni? Sebab bisnes lain atau telco lain, kamu ada yang certain tu blacklist, kamu nak boleh sudah join. Kamu nak boleh sudah kasih tolong daftar. Tapi di bisnes dapat. SIM card ni dapat. Kamu nampakkah potensi dia tu? Kamu nampakkah betapa senangnya buat Tonwau ni? Dia bagi kamu kesenangan tau untuk buat di bisnes. Dari kamu saja mau olah kamu punya bisnes tu macam mana. Okay? Dia juga boleh kekalkan nombor baru. Okay? Dia boleh juga ambil nombor baru dan boleh kekalkan nombor lama. Sorry. Dia boleh kekalkan nombor lama ataupun guna nombor baru. Sebab ada orang yang tidak suka pegang banyak nombor. Okay? Satu, dia tidak suka fikir mau top up banyak nombor. Kedua, dia memang setia dengan nombor dia. Kak Yong pun dulu pakai Maxis dari zaman study sehingga lepas tu Kak Yong convert pergi Tone Plus dan Tone Wow ni kan, sampai sekarang. Sebab Kak Yong dah mau banyak sangat nombor, dah suka. Lepas tu kita sudah ada in contact dengan kawan-kawan. Nanti kalau kita tukar-tukar nombor, nanti kita hilang apa orang kata, kontak dengan kawan-kawan kan. So inilah kita punya SIM card Tone Wow. Okay. Kalau Kak Yung laju, kamu tolong ingatkan ah. So far Kak Yung rasa okey je ni kan. Alright. Teruskan kamu punya ayat kreatif dan menarik. Teruskan, nanti Kak Yung akan baca. Don't worry. Okay, sambil-sambil tu Kak Yung proceed supaya kita tidak buang masa. Kak Yung mahu buat sedikit perbandingan SIM card kita ni dengan SIM card yang sedia ada di pasaran. Okey. Kalau anda nampak SIM card yang sedia ada di pasaran tu, diorang lebih mengiklankan tentang call, tentang internet, okey. Ada yang internet berbaloi-baloi, ada internet yang boom lah, apa macam-macam promo yang dibuat. Tapi kalau anda tengok betul-betul, iklan tu memang menuju ke arah call dan internet. Call dan internet. That's all. Okay? Tapi dalam Tone Wow ni, kita banyak benda yang kita boleh sampaikan kepada prospek kita. Sebab SIM card Tone Wow ni, value dia sangat menarik, sangat best, sangat tinggi. Sebab tengok, daripada apa yang Kak Yong senaraikan ni, mungkin sedikit, banyak lagi kelebihan lain. Tapi yang boleh Kak Yong simpulkan, selain daripada call, SMS, internet dan sebagainya, dia memberikan anda perlindungan takaful 30,000 sehingga 54,000 hingga anda berumur 60 tahun. Okay? Selain daripada tu, SIM card kita ni, dia bagi juga khairat kematian. Okay? Dia bagi khairat kematian sehingga berumur 70 tahun. Lepas tu kita dapat lagi kumpul poin setiap kali top up. Dia setiap kali kamu top up, kalau kamu sudah join Tone Wow, kamu akan login kamu punya Tone Wow apps. Okay, apps tu. Dalam apps tu, HQ sudah sediakan satu aplikasi yang sangat lengkap, yang sangat menarik untuk kamu pelopori.
dalam tu kamu akan nampak benefit dia lah. Kamu di situ kamu akan nampak kamu punya profile, kamu punya genealogy, kamu boleh nampak berapa poin kamu terkumpul setiap kali kamu top up, okay? Lepas tu ada yang dia dipanggil voucher, okay, voucher. Voucher ni pula kamu boleh gunakan untuk tebus barangan atau beli barangan di mana-mana macam tu pilih yang ada logo M Cash. Okay, logo M Cash. So, banyak benefit yang kamu boleh perolehi daripada SIM card Tun Wow ni berbanding dengan SIM card yang ada di pasaran, yang SIM card lain lah. Okay. Dan juga siapa yang menjadi usahawan Tun Wow, I mean bukan sekadar user, siapa yang buat this business, kamu akan dibayar commission secara berterusan bila mana anda ajak orang guna SIM card Tun Wow, dia orang top up, selagi itulah commission kamu berjalan seperti air. Kamu tidak perlu risau di mana orang-orang yang kamu ajak tu guna Tun Wow tu SIM card, kamu tidak perlu tahu pun di mana dia orang reload, bila dia orang reload, tak perlu pun call hello. Nani, hari ni kamu ada reload kah? Berapa? Hello, Abu, kamu ada top up kah di apa tu Petron kah dan sebagainya? Tak perlu. Sebab setiap kali dorang top up, confirm commission kamu masuk. Sebab sistem tu sudah disediakan oleh pihak HQ. Sistem perniagaan kamu pun diberi secara percuma. Tinggal kamu buat saja bisnes ni. Menajak seperti biasa, menajak ajak dorang top up, menajak ajak dorang top up. That's all. Okay? Alright. Ini tagline untuk kita punya SIM card sekarang. Sentiasa terhubung, sentiasa terlindung. Terhubung sebab kita guna SIM card untuk berkomunikasi, berhubung antara satu sama lain. Dalam masa yang sama, kita juga terlindung. Terlindung kenapa? Okay. Sorry kayo, minum kejap ah. Alright. Seperti yang anda maklum, di luar sana, kalau kita mau ambil insurance, okay, kalau kita mau beli insurance, bukan ambil, sorry. Kalau kita mau beli insurance, insurance ni dia banyak jenis. Dia ada insurans pelaburan, dia ada insurans perubatan, hayat, perjalanan, kenderaan, harta, banyak. Banyak lagi jenis insurans di luar situ yang kita tahu dan tidak tahu. Dan untuk dapatkan insurans-insurans ni, kamu kena bayar setiap bulan. Kak Yong sendiri dan keluarga juga ada ambil medical insurance. Dan medical insurance bukan suatu komitmen yang bagi saya murah jugalah. Okay? Sebenarnya insurans ni lagi tinggi dia punya, yang kamu mau dapat dia punya manfaat, lagi tinggi dia punya bayaran bulanan. Tapi untuk kita faham sesuatu yang baik daripada insurans atau perlindungan ni, sebenarnya mereka simpankan kita duit. Okay? Seperti kita simpan duit di bank lah, tapi kita melabur dalam insurans tu, I mean kita beli insurans tu, orang simpankan duit tu, contohnya medical orang simpan, simpan, sekiranya seseorang itu di apa tu masukkan ke hospital yang perlu pembedahan dengan kos yang sangat tinggi, kita sudah ada duit di situlah, okay? Kita sudah ada duit untuk kos kita punya perubatan, itu sebagai contoh. So, insurans-insurans di luar ni, kalau kamu mau beli, memang kamu kena at least sebulan dalam 200 kot, macam tu. 200 ke atas. Ha. Lagipun, kalau kita tengoklah kan, kebanyakan yang dipaparkan dalam macam media-media sosial, berita kan, bila seseorang tu kemalangan ke apa kan, ataupun jatuh sakit, yang tiada insurance, tiada cover insurance, diorang ada di kalangannya yang sampai orang kata menggadai macam-macam untuk dapatkan fund, dapatkan duit untuk tanggung kos perubatan tu, sehinggalah kadang-kadang dah sampai habis pun perubatan yang dia jalankan, tapi duit dia habis dulu. Sangat sedih. So, apa yang Kak Yong mau
sampaikan di sini, uh, apa-apa yang kita perlu bayar setiap bulan ni kan sebenarnya boleh dibagi free je oleh Tuan Wow. Kalau kamu join, kamu kekal aktif, masih orang kata setiap bulan aktif, reload, apa semua kan, ikut syarat dia, kamu sudah dilindungi oleh dua. Okay? Kita ada takaful dengan itu, dengan Hayat. Nanti Kak Yong akan tengokkan lagi selepas ni. Cuma Kak Yong mau sampaikan, benda ni kalau mau beli asing-asing di luar, memang bayar. Jadi, kenapa Kak Yong cakap kita sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pihak Tun Wow? Sebab inilah satu-satunya telco yang sangat prihatin kepada pengguna SIM card tu, pengguna dia tu, dia mau sentiasa terhubung dan terlindung. Bersesuaian dengan tagline kita, sentiasa terhubung, sentiasa terlindung. Setiap kali kamu pakai SIM card Tun Wow ni, kamu masih aktif, kamu sentiasa terlindung. Kamu pakai je. Lindungan tu ada. So, kita ni dah tahu bila kita akan kemalangan. Kalau manusia tu dia tahu bila dia kena langgar kereta, bila dia akan cacat, kan? Bila dia tahu musibah tu akan berlaku, bila orang tu sudah tahu tarikh dia, siap-siap orang akan berinsurans. Masalahnya, kita manusia, segala musibah tu semua tertulis, semua ditulis dan tahu hanya Allah. Hanya Tuhan yang tahu apa yang akan jadi dengan kita masa akan datang. So kita sebagai manusia ni kena prepare lah, kena bersedia. Okay? Kita kena bersedia dengan segala kemungkinan yang berlaku, musibah yang berlaku kepada diri kita. So, apa kamu mau fikir lagi? Tuan Wow ni, kamu sudah pakai SIM card dia, kamu dibagi lagi insurans percuma. Best dah best SIM card ni. SIM card ni sangat best. Siapa yang tahu nilai, siapa tahu menilai SIM card ni, dia tidak akan rasa SIM card ni SIM card biasa-biasa. Dia tidak akan rasa SIM card ni hanya sekeping SIM card biasa seperti SIM card lain yang di luar sana. SIM card ni sebenarnya SIM card yang sangat luar biasa. Yang kamu boleh komersialkan, kamu boleh promote kepada kamu punya prospek di luar sana. Jangan risau. Okey, kita sudah ada banyak testimoni tau. Kita sudah ada banyak testimoni yang orang kata HQ tidak cakap kosong. Okey, apa yang pernah berlaku, siapa yang macam yang pernah join lepas tu terlibat dalam kemalangan, and then warisnya diberi duit kompasan dan sebagainya, semua ada. Okey, benda tu orang kata kamu jangan risau. Benda HQ tawarkan ni, Tuan Wah tawarkan bukan satu penipuan. Okay? Saya share gambar, ada dua keping gambar yang saya mau share, ini dan ini. Macam ini kan, pewaris dia Nisarita Nur Asida. Okay? Anak rider Grab, pengguna SIM card Tuan Wow, terlibat dalam kemalangan dan meninggal dunia. Okay? So, pewaris dia dapat duit daripada Tuan Wow. Dan satu lagi, ini suami pemandu lori juga pengguna SIM card Tuan Wow terlibat dengan kemalangan dan meninggal. Okay, so pewaris dapat daripada HQ Tuan Wow. Ini juga antara penerima-penerima orang kata takaful lah yang dijanjikan oleh pihak Tuan Wow dengan selaras dengan tagline kita, sentiasa terlindung, sentiasa terhubung, sentiasa terlindung. Maksudnya, walaupun kamu seorang pengguna Tuan Wow, kamu dilindungi insurans, pada satu hari nanti, sekiranya apa-apa berlaku kepada kita, sebenarnya kan kita bukan fikirkan kita tau. Kita fikirkan apa jadi dengan waris kita. Kalau kita ada apa-apa, kalau kita meninggal dunia, apa persediaan kita untuk waris kita? Banyak banyak sangat saya nampak keadaan bila sudden death, I mean sudah meninggal begitu saja without any takaful, without any insurance, waris jadi tunggalang berada dalam satu keadaan yang sangat teruk. Ada lagi yang meninggalkan balu, yang tidak bekerja, yang tidak tahu buat bisnes, tidak tahu macam mana mau generate income. Jadi hidup tu sangat orang kata kesian, sangat kesian.
Jadi sebenarnya kamu di sini bukan fikirkan untuk diri kamu sahaja. Malah kamu seharusnya fikir waris kamu bila ketiadaan kamu suatu hari nanti. Macam mana mereka? Okay? Okay. Mungkin benda ni tidak berharga bagi anda, tetapi berharga bagi waris anda setelah kita meninggal dunia. Okey? Banyak kalau kamu mau tengok kan, banyak di keratan akhbar, di media sosial, ada saja yang memaparkan kemalangan-kemalangan, kematian-kematian mengejut. Okey? Bila mana ketua keluarga tu ditimpa sesuatu yang selama ini dialah yang mencari duit, dialah yang menyara keluarga. Bila apa-apa terjadi kepada beliau, so waris dia jadi hilang punca pendapatan, mata pencarian, hilang arah, dah tahu apa mau buat. Hingga kan ada sampai satu tahap, saya pernah baca satu artikel ni, tapi saya tidak post di sinilah. Saya pernah baca satu berita ni, dia ada 4 orang anak. Bila suami dia terlibat dalam kemalangan meninggal dunia, orang tiba-tiba datang tuntut hutang. Time tu juga orang tuntut hutang, let husband dia hutang begini, begini, begini. Dia sampai satu tahap yang sangat stres, tiada apa-apa ditinggalkan, lepas tu ditinggalkan lagi dengan hutang. Jadi kan dia sangat stres sehingga kan dia mengambil satu keputusan yang sangat memilukan. Dia minum racun anak beranak. Jadi dia rasa dia mau menamatkan kesengsaraan tu dengan minum racun dia dan anak-anak. Memang sangat sedih lah. Saya baca artikel tu, saya sangat sedih. Dan saya selalu berazam dengan diri saya sendiri. In fact, saya dan suami selalu mengingatkan diri kami untuk persediaan kepada anak-anak kami. Satu hari nanti kalau kami sudah tiada, kami mesti ada benda yang sudah kami tinggalkan dengan waris kami. Kami cuba untuk pastikan mereka tidak sengsara, tidak hidup dalam belenggu hutang dan mereka boleh jalankan kehidupan dengan baiklah insya-Allah. So inilah tujuan kita perkenalkan Simpatun Wow ni, sebab memang orang kata berbaloi lah. So insurans yang diberikan tu bukan sedikit. Sekurang-kurangnya dia boleh bantu waris kamu sekiranya ada apa-apa jadi dengan kamu. So it's not about, dia bukan pasal kita diri sendiri, tapi lebih kepada waris kita. Okay? So SIM card Ton Wow ni dia ada 3 jenis. Ada yang harga RM19.50, Kak Yong gelarkan dia sebagai SIM card budget. Banyak orang yang ambil juga SIM card ni sebab orang rasa berbaloi dengan harga RM9.50 tu. Banyak benefit yang orang dapat. Dalam tu ada 3 GB ISP data, dapat 30 minit call, ada pay takaful hayat, hayat kematian, top up, commission bagi yang membuat lah. So, benda-benda ni sebenarnya untuk 3 jenis SIM card ni, kita ada SIM card Pro Lindung berharga RM49.50 dan SIM card Bis Lindung berjumlah 128. 3 jenis SIM card ni sebenarnya kalau bagi Kak Yong, dia ada kekuatan dia sendiri. Kadang-kadang kita ni kalau buat prospecting, kita kena tahu berapa budget kita punya prospek untuk ajak dia join atau ajak dia guna SIM card tu. First of all, kita kena buat fact finding lah. Nanti Kak Yong akan ajar macam mana kita berinteraksi dengan kita punya prospek. Okay. So dalam Ton Wow ni kita ada 3 jenis SIM card Ton Wow Lindung. Okay. Untuk kita sentiasa terhubung dan terlindung, kita disediakan dengan 3 jenis SIM card. So ketiga-tiga jenis SIM card ini juga menawarkan biaya takaful, jangan risau. Dan kamu akan dapat internet di dalam dia jugalah. Okay, jangan risau, kamu daftar, ada internet di dalam. Okay, ini basic thing dalam Ton Wow. Yang tidak mau sentuh sangat sebab siapa yang sudah join Ton Wow, diorang mesti tahu dan rajin-rajin mencari info di dalam website Ton Wow. Okay, rajin-rajin. Kalau kamu baru join, kamu baru mau belajar, kamu rajin-rajin buka. Banyak sangat info di dalam tu kamu boleh belajar. Lepas tu cari page-page leader-leader yang kamu boleh belajar. Tapi sebelum kamu go further in this business, kamu kena ada knowledge basis. Kamu kena tahu dalam SIM card budget ni apa yang ada.
SIM card mampu milik ni apa yang ada, SIM card perniagaan ni apa yang ada. So that bila kamu buat prospecting, kamu ada keyakinan diri untuk bercakap. Okay? Alright. So, ini sedikit sebanyak perkongsian berkenaan dengan produk kita dan apa kepentingan produk kita, kekuatan produk kita iaitu insurans bagi Kak Yong. Semenjak diperkenalkan Tuan Wow Lindung ni, Kak Yong sangat suka sebab Kak Yong suka untuk share tentang insurans. Okay? Kak Yong sangat suka share tentang insurans sebab insurans ni kalau orang mau beli di luar memang mahal. Terus terang Kak Yong cakap, memang mahal. Menambah lagi kamu punya komitmen bulanan. Okay? Sangat menambah komitmen bulanan. Okay, so setakat ni okay. Semua anda mengantuk, semua okay. Okay kah? Coba type okay dulu di chat room ni. Nah, jauh kamu mengantuk kan? Okay, jauh kamu kan? Okay, Pak. Okay. Alright, Alhamdulillah. Kamu dah mengantuk, okay. Saya risau kamu mengantuk saja. Di sesi ilmu ni kita dah boleh mengantuk. Kita kena sentiasa semangat. Okay, kita proceed. Okay, sebenarnya ini topik yang akan Kak Yong kupas lah malam ni, okay? Sebab Kak Yong sendiri bermula daripada tahun plus, Kak Yong memang suka buat secara offline. Bukan kata online ni dah bagus, sebenarnya both offline dan online sangat bagus. Cuma mungkin Kak Yong lebih menguasai offline sebab memang dari start bisnes ni Kak Yong buat offline. Sebab offline ni Kak Yong suka bila kita jumpa prospek, kita bercakap dengan orang depan-depan lebih kepada hati ke hati. Kalau siapa yang dapat menguasai online, contohnya macam Sifu Halim, Sifu Hafiz Arif, diorang sangat pro dalam online. Saya suka tengok cara diorang. Diorang boleh tackle prospek online secara baik. Okay, so diorang menguasai online dengan baik lah. Okay, macam Kak Yong lebih suka offline sebab Kak Yong lebih suka bercakap dari hati ke hati. Begitulah kan, ada orang bilang kita tahu, kita nampak reaksi muka lagi puas hati. Kalau dia reject depan-depan pun kita marah tu marah, tapi dia boleh marah prospek depan-depan, tapi kita jadikan dia sebagai satu cabaran. Tapi best sebenarnya buat offline ni. Alright, so malam ni Kak Yong akan share sedikit sebanyak tips apa yang Kak Yong buat. Kak Yong tidak cakap apa yang Kak Yong buat ni 100% betul. Kak Yong tidak cakap yang apa Kak Yong buat ni inilah tips yang mesti kamu ikut, tidak. Tapi Kak Yong lebih kepada berkongsi apa yang Kak Yong buat, tahu, buat dan praktikan sepanjang penglibatan Kak Yong dalam dunia bisnes Tuan Wow ni lah. Okay? Okay, so benda pertama sebelum buat offline, kamu perlu survey market kamu. Macam mana mau survey market? Kak Yong, saya ni mau buat offline bah. Tapi saya tak tahu di mana mau start. Banyak yang tanya Kak Yong soalan macam tu. Kadang, Kak Yong, saya ni mau start bah. Tapi kan di mana tu Macam mana? Di mana kita mau apa tu? Mau jalan-jalan kah? Tanya soalan. Okey. Benda pertama kamu perlu buat, kamu survey market kamu. Okey, senang saja sebab setiap apapun perniagaan, walaupun bukan perniagaan, setiap apapun yang kamu buat, kita perlu susun strategi dengan betul. Kita ikut step by step. Okey. Sama juga dengan Tuan Wow ni. Kamu survey dulu market kamu. Macam mana mau survey? Rajin hadirkan diri ke majlis-majlis sosial, hari jadi, perkahwinan kawan-kawan, perkahwinan ahli keluarga. Sebab dalam komuniti itu, bila kamu hadirkan diri ke majlis sosial begini, bukan semestinya kamu akan dikelilingi dengan kawan rapat, dengan orang yang kamu sudah kenal, tapi akan ada outsider. Akan ada macam, contoh saya mau pergi satu majlis, lepas tu diorang suruh bawa lagi kawan-kawan yang lain. Saya akan bawa kawan-kawan yang lain. So kawan-kawan yang lain tu, yang saya bawa tu, bukan semua pun sudah join Tuan Wow. Di situ kamu nampak peluang. Ini sekarang kita baru survey ni, survey market kita. Lepas tu contoh siapa yang bekerja sambil buat Tuan Wow, masa kamu melawat tapakkah kamu sebagai site supervisor contoh, kamu melawat tapakkah, melawat tempat perniagaan kah, bos kamu suruh pergi satu tempat, pergi survey,
tempat tu okey kah kita buat marketing macam kita mau buat presentation untuk this project or this upcoming project ke apa kan. Orang kata sambil menyelam minum air. Kamu sudah buat survey untuk kamu punya company tu punya apa tu yang dia mau buat event tu. At the same time kamu tengok, tempat ni ramai wah. Sambil-sambil ni boleh apa ni selit pasal Tuan Wow. Dah salah. Dah salah sebenarnya. Boleh je pun. Ataupun kamu punya event tu contoh 8 pagi hingga 5 petang. Tapi ada kan break. Macam bos kamu bagi break. Kalau kamu takut kamu punya gaji tu dah berkat, buat pula Tuan Wow lebih daripada kerja Kiki. Contoh, kamu ada time break, lunch time. Lunch time tu pergi buat survey. Cari, cari tahu sebanyak mungkin info tentang market kamu. Survey sebanyak mana info yang kamu dapat tentang tempat tu. Okay? Sama juga macam kalau ada meeting, perjumpaan, persatuan, siapa yang aktif macam kelab-kelab ataupun sukan, macam Kak Yong aktif volleyball. So Kak Yong ceritalah pasal Tuan Wow dengan kawan-kawan volleyball. Walaupun dah semua terus join pada masa yang sama. Macam last month kah Kak Yong ada sign up 2 orang ahli volleyball tu kan. Kadang-kadang kan masa kita buat sharing pasal Tuan Wow tu ada aja yang mendengar tu tapi malu-malu mau tanya. Malu-malu mau terus join. Ada tuh yang begitu, jangan risau. Sebenarnya kita share je pun, kita bukan paksa kan. Kita share cerita-cerita pada ruang. Ada aja tuh yang mendengar. Jadi gunakan peluang-peluang begini nih untuk survey market kamu. Di mana kamu rasa boleh, then go for it. Okay? Survey market ni penting. Sebab ada certain leader, dia membawa grup dia pergi buat prospecting. Tapi dia pergi tempat yang tidak bersesuaian. Yang mana dah boleh pun benda tu tempat tu dah sesuai pun untuk kita buat marketing Tuan Wow atau kita ni kan Tuan Wow ni kita kena bercakap, kita kena bagi penerangan. Tiba-tiba bilang jom ramai kawan aku ni di mana, betul-betul ramai ni mana, di mana kita mau sharing Tuan Wow ni tu nah sana di library, dalam library. Kita boleh kata buat pasal Tuan Wow. Nah, kita kena halau. Bising kan? So, cari tempat yang betul-betul kamu rasa sesuai lah. Yang logik akal boleh buat presentation. Okay? Sebenarnya benda-benda tu paling penting kita mau dapatkan apa? Database. Ini nih, database. Okay? Sudah survey tempat, dapat sudah tempat yang sesuai, then mulakanlah tindakan. Macam mana? Okay, mula-mula kita baru start. Saya faham, ada macam orang yang baru mula, dia belum berapa berani. Macam tu, mau terus-terus pergi jumpa stranger, contohnya, dia belum berapa berani. Mula dengan tindakan yang kecil. Either flyers, sana kamu jalan-jalan, letak di orang punya, apa nama dia tu, kereta punya itu, apa nama dia ni? Yang ada tu kan, kamu, wafer. Kamu letak di sana kah, ataupun lebih bagus di orang punya yang pintu tu kan ada ruang dia buka tu kan. Jadi sebelum dia buka dia nampak, dia akan ambil tu. Walaupun dia dah baca terus, dia simpan di kereta. Mungkin time-time dia tunggu dia punya wife shopping ke apa nanti, apa benda yang hari tu kena letak di kereta, dibuka. Kan nampak dia baca. Bagus pula Tuan Wow ni. Mungkin boleh begitu kan. So, orang bilang peluang tu ada di mana-mana. Yang penting usaha saja. Okay, start dengan aerial flyers. Lepas tu try buka booth. Cari mana-mana event. Selalunya ada tu sempena inilah, sempena itulah, orang buka booth. Jadi kamu buka booth jauh di situ, orang-orang sekeliling datang apa cerita. Sambil-sambil juga ada flyers. Tapi jangan lupa di flyers kamu tu pastikan kamu tulis atau buat chop nama kamu dan nomor telefon supaya orang boleh hubungi. Okay? Kamu juga boleh meninggalkan kad-kad perniagaan kamu. Kadang-kadang dalam Tuan Wow ni kita boleh kreatif, kita buatlah kad perniagaan kita sendiri. Kita buat nama kita, nomor telefon, di mana boleh hubungi apa semua kan. Letak je kad kamu di situ. Contoh kan bisnes kad kamu tu di depan kamu punya profile, janganlah terlampau banyak data lah. Nama kamu, nomor telefon cukup. Di belakang selit kelebihan. Paling penting bagi tu ada insurans semua apa semua tu kan. Di satu kad bisnes kecil tu saja. Satu kad bisnes kecil tu saja untuk diedar. Yang penting nampak.
nampak benefit Tuan Wow tu untuk menarik minat orang join. Okay? Okay. Bagaimana kita memulakan engagement bersama prospek dan perkara yang perlu dielak semasa prospecting. Sebab kenapa Kak Yong suka share topik ni? Kebanyakan daripada kita, termasuk Kak Yong sendiri semasa mula-mula bermula dengan dunia ni, kita ni terlampau semangat kita lain bah. Semangat kita ni kan macam lagi dulu kami kan yang area Sabah ni, Tuan Tahir, siapa kenal Tuan Tahir, Jana kan jutawan tu, dia suka buat kelas kan dulu. Kami round Sabah buat kelas. Jadi setiap kali suruh buat kelas tu kan mesti semangat. Mau daftar, mau daftar, mau daftar gitu kan. Rasa sangat semangat. Kita sudah cas banget masa kelas. Jadi kita punya semangat mau prospecting tu lain. Tapi di masa yang sama, kita semangat yang membara-bara ni, kita terlupa beberapa perkara yang perlu kita titik beratkan semasa buat prospecting. Okey, kita perlu mengambil kira lah bab-bab begini ni untuk kita buat prospecting supaya kita tidak nampak terlalu mengejar sales. Okey. Benda pertama, jangan sesekali memaksa prospek. Okey, kita kena pasang strategi dengan betul. Kenapa? Sebab kalau kamu terlalu nampak macam memaksa, orang akan rimas, prospek akan rimas. Kamu bayangkan prospek tu kamu. Tiba-tiba ada orang datang ke tempat kamu, dia bukan approach kamu secara baik, tapi dia paksa. Dia tekan kamu dengan bagi tahu terus-terus produk begini. Kamu jalan sikit, dia tarik-tarik baju, tarik-tarik. Kamu rasa benda tu sesuai ke tidak? Ah, kalau kamu rasa kamu rimas, itulah akan terjadi kepada prospek kamu. Benda yang sama apa prospek kamu rasa. Jadi kalau kamu rasa kamu rimas, jangan buat dengan prospek kamu benda yang sama. Okay? Sebab mana-mana benda yang kita buat pun, apapun kita buat, kena ada strategi yang betul. In fact, kalau kamu mau pergi main bola, coach kamu sudah okay. Ni begini, siapa di sini, siapa striker apa. Dia susun strategi dengan betul. Begitu juga kita dalam perniagaan. Kalau kita sudah susun strategi kita dengan betul, benda tu akan berkesan. Tak perlu terburu-buru. Okay? Tak perlu terburu-buru. Just relax. Okay. Kedua, jangan menampakkan kita terlalu ingin menjual, tetapi lebih kepada menyelesaikan masalah prospek. Okay. Kalau kita sudah jumpa seseorang tu kan, dia contohlah dia tengah duduk-duduk lah, santai-santai di tepi pantai. Kita rasa itu satu peluang, kita pergi tempat dia, duduk sebelah dia, lepas tu kita tanya, Kak, apa kabar? Boleh saya ambil masa 3 minit? Maaf mengganggu seorang kak. Try untuk uh, berkomunikasi dulu. Jangan terus-terus saya ni pergi tahu wow dalam ni ada 35 GB kalau ambil tidur. Tak payah. Tak payah kamu bunuh diri begitu. Tak payah. Kamu bila jumpa prospek, try untuk bina engagement. Hai Kak, selamat pagi. Maaf mengganggu. Seorang saja. Oh, apa ni? Tengah bercuti. Contoh. Okay, contoh. Boleh sambil masa kakak 3 minit. Saya pun bosan-bosan banding mau juga kawan cerita-cerita. Kebetulan nampak kakak seorang di sini. Try. Try untuk berkomunikasi dan kita bina engagement tu. Okay, kita bina engagement tu. Lepas tu kan sudah bercerita-cerita 3 minit. Okey sudah kamu nampak dia ni pun macam kakak ni boleh go ni. Boleh ni dibawa cerita ramah lagi. Dia pun cerita juga dia seorang sebab apa menunggu anak dia tuition ke apakah contoh kan. So rasa benda tu boleh go. Okey, pelan-pelan. Lepas tu dialog kita tu kena susun lah. Kena susun bagi tahu begini apa dulu mau cakap. Kak, maaf lah kalau saya tanya, Pak. Kakak ni di sini guna lain apa? Okey kah juga handphone kakak? Lain dia kuat kah di sini? Pura-pura lah kamu tengok handphone kamu juga. Tengok-tengok handphone kamu. Dia bilang, macam slow bah. Dari tadi kakak ni sebenarnya PC ini nih mencari-cari lain tuh. Di kakak tadi ujung sana. Tiba-tiba tiada lain, kakak PC ini lagi cari lain. Kan ada poin sudah kan? Oh iya kakak. Kebetulan saya mau share kakak bah. Tengoknya saya punya line ni. Laju pula di sini. Kamu tahu saya guna SIM kata apa? Ah, gitu. Mesti dah, iya kan? Okey jual line kau di sini. 4G lagi. Contoh. Dia sudah berminat, dia sudah tertarik. Kita sudah ada poin untuk cerita benda seterusnya. Jadi kita kena susun kita punya dialog tu secara baik lah. Jangan terus-terus jumpa.
Kak, saya pengedar tone wow. Kakak tahu kak, dalam ini kita ada beberapa pelan, kita menghafal skrip. Oh, enggak. Jangan bunuh diri. Oke? Jangan bunuh diri. Oke, di samping itu kita punya penampilan kena kemas lah agar prospek kita lebih yakin. Jangan pula kamu keluar buat prospecting pakai baju kelawar. Nggak ada orang mau beli SIM card kamu. Nanti dia bilang orang gila kali ini, dia bilang tengah-tengah hari pakai baju kelawar di sini. Yang lelaki janganlah kamu pakai baju apa tuh? Yang tidak lengan tuh bersinglet-singlet kamu berjalan, rambut serabai apa janganlah. Sekurang-kurangnya kita tunjuklah penampilan yang kemas, yang baik. Kita nih mau mau memperkenalkan produk nih, mau meyakinkan prospek. Jadi kita jagalah kita punya penampilan, gaya kita. Bukan bermaksud Kak Yung advice kamu pergi dekat event tuh pakai coat, pakai apa semua enggak. Mau pakai tie apa semua tuh enggak payah. Sekurang-kurangnya kemas. Kemas dinampak oleh prospek kita. So, orang pun wah, penampilan bagus, handsome, cantik. Lagi berminat orang mau dengar. Oke? Lepas tu, semasa buat prospecting, kita kena kawal kita punya nervous. Ini paling penting. Kawal kita punya nervous, yakin dalam memulakan dialog. Kenapa Kak Yung cakap kawal nervous? Nervous ni, kalau kita nak kawal kan, dia boleh, macam mana mau kasih tahu kamu? Dia boleh lumpuhkan kita punya keyakinan. Nervous ni kalau kamu dah boleh kawal, kamu akan rosak lah. Rosak macam mana? Macam tu exam, kamu sudah hafal nih, sudah hafal semua, sudah belajar dari semalam, dah tidur sampai 2 3 pagi. Tapi kamu nervous, kamu tak boleh kontrol. Sebenarnya benda tu semua sudah di sini. Sampai exam, kamu terlalu nervous, kamu tetap apa mau buat. Ini bahayanya kalau kamu dah kawal kamu punya nervous masa buat prospecting. Lebih-lebih lagi, model flyers. Nervous. Depan, Assalamualaikum bang. Tapi shaking. Orang nampak. Apa first impression prospek kamu? Kenapa nih anak nih? Takut kali jumpa aku. Muka aku nih ganas sangat kali dia bilang. Atau tebal kamisaiku nih dia takut. Kan? Kamu udah boleh kawan saya nervous kamu. Kamu menampakkan nervous tu dengan prospek kamu. Jadi kan benda ni sangat 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 perlu dikawal semasa buat prospecting. Okay? Kalau kamu takut kan, memang baru join takut, dah tahu macam mana mau mula, mulakan dengan adik keluarga atau kawan kerabat. Saya faham, ada kadang-kadang orang yang join kan, bukan semua ada skill untuk terus berkomunikasi dengan prospek. Saya faham, sangat faham. So, apa yang perlu kamu buat adalah berlatih. Practice, make perfect. So, kamu berlatih. Mula-mula dengan cermin. Cermin adalah cikgu terbaik untuk kita. Cermin tu cerminan diri kita. Okay? So, cakap dengan cermin. Okay, hari ini saya apa? Cakap dengan cermin. Tiada orang dengar. Kamu saja tuh. Kamu lah tuh. Itulah tuh prospek kamu tuh di cermin tuh. Bla 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 bla, sebenarnya kita latih diri kita untuk berkomunikasi secara baik. Oke? Sudah yakin sudah? Yes. Boleh sudah aku nih. Buka pintu, nampak Mami dengan Didi duduk. Sana kau duduk tengah-tengah. Try lagi. Oh, Mami Didi, saya mau buat praktis nih. Coba dengar dulu saya bercakap. Bla 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 bla, bla. Cakap lagi. Sudah rasa dong, ih bagus pula kau punya penyampaian nih. Boleh sudah kau pergi yang ni buat sales. Kalau rasa belum yakin lagi, jumpa kawan. Jumpa kopi-kopi. Ada apa nih? Lama saya aku udah jumpa kau. Jom minum-minum dulu. Okay. Bawa pergi kopi-kopi. Sambil kopi-kopi itu kan, karena kamu sebenarnya mau gathering saja, mau cerita-cerita saja. Benda-benda kosong pasal sekolah-sekolah dulu. Siapa crush kamu lah, apalah segala kan. At the same time, coba saya lihat misal tuan wow cerita. Ah, tiba-tiba kawan kamu yang dengar tuh, bagus pula kau ni sebenarnya mau praktis kah? Tapi bagus pula produk kau ni tau. Cuba pada dulu share lebih lanjut. Nah, tengok. Keyakinan diri kamu tuh semakin semakin hari dia semakin naik, 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 naik dan bertambah baik. Communication skill tuh akan bertambah baik. Oke? Cuba untuk berlatih setiap hari, setiap hari, setiap hari, setiap hari dan benda itu akan jadi sangat orang bilang biasa. Asal terjumpa boleh so cerita, asal terjumpa boleh so cerita. Oke?
Buat secara bersahaja dan netral. Macam saya cakap tadi lah, nggak perlu stres, nggak payah hafal skrip A to Z, sebab ini akan membuatkan anda panik, blank. Okay? Panik lah sebab kamu hafal A sampai Z. Lepas tu, terlampau takut, terlampau nervous, tidak ada komunikasi yang baik, tidak berlatih dengan kerap, orang cakap terus-terus terjun, bidang terjun, tiba-tiba dari A sampai Z tu J lupa. Alamak, apa saya tuh? Ini prospek nih, prospek di depan. Kecepah, ada apa lagi tuh tadi ah? Kelebihan seterusnya, apa sudah J? Apa sudah J? Lasa prospek pun lari. Pergi makan lapar. Menunggu kamu bercakap lama. Oke? Okay? So, ndak payah hafal skrip yang terlalu panjang dan menyukarkan, menyulitkan situasi kamu. Oke, okay? Cuba bersahaja, tarik nafas, buat presentation secara bersahaja. Jangan tekan diri kamu. Apa yang kamu boleh sampaikan knowledge basis itu sebenarnya sudah ada di sini kamu. Cuma kamu sangat tidak boleh kawal nervous, tidak berusaha untuk memperbaiki communication skill kamu, so benda tu hancur. Okay? Okay. Body language juga penting, kena betul. Okay? Eye contact kena ada dengan prospek. Okay? Eye contact ni penting. Lagi-lagi siapa yang ada mata yang cantik. Okay. Siapa ada mata yang cantik, siapa yang berpenampilan handsome, ini paling penting. Eye contact kamu dengan prospek boleh boleh buat prospek terus join. Ini betul. Kalau kamu ada eye contact yang baik, body language betul, cara percakapan atau komunikasi baik, selalunya memang terus sign up lah. Okay? Suara pun kena jelas. Okay, Kayong bagi contoh. Kayong jumpa Paci ni, mau cerita pasal Tun Wow. Tapi Kayong sangat pemalu. Kayong punya eye contact tiada. Sebab sangat pemalu, nak boleh kawal nervous, nak boleh berkomunikasi secara jelas, bercakap macam ni, nak boleh. Lepas tu, saya bagi contoh. Assalamualaikum Pakcik, saya mau jual tanah. Pakcik tu pun dah dengar apa kamu cakap. Lepas tu kamu punya mata tengok tanah, kamu tengok bawah. Maksudnya kan, pakcik tu tertanya-tanya, dia ni bercakap dengan siapa? Aku kah atau aku punya kucing? Macam tu kan. Dia pun tertanya-tanya, siapa yang dia mau cakap ni? Jadi kan macam orang kata, nampak juga macam tak hormat pun ada. So kita kena selalu menampakkan kita punya prospek ni kan, kita hormat orang, kita hormat orang, hormat orang. Apa-apa pun kita respect. Kita kena dahulukan, dengar apa masalah orang. Try untuk orang bilang memahami apa yang orang mau, gitu kan? So body language, eye contact, suara apa semua memang kena jaga upon prospecting semasa membuat prospek, mendengar apa yang kita bercakap lah begitu. Okay? Lepas tu buat seperti kita betul-betul memahami prospek, dan yang penting jangan pernah rendahkan atau burukan produk lain. Ini pun salah satu perkara yang kamu perlu elak semasa prospecting. Kita ni buat kita betul-betul memahami prospek bagus. Kita tanya, sebulan guna berapa kah? Gitu kan. Kalau saya cadangkan satu pelan yang lebih jimat, lebih berbaloi, macam mana? Kakak maukah? Begitu kan? Jangan guna apa? SIM card apa? Maxis. Kakak tahukah dia punya anu tu mahal tu sebenarnya. Ada jauh yang lebih anu. Kakak jangan. Cuba untuk elak memburukkan produk lain. Kamu tahu kenapa? Kadang-kadang dalam pada kita prospecting ni, kita terjumpa macam-macam beza orang, macam-macam ragam. Kita ada terjumpa prospek yang dari background berlainan. Ada yang very educated, ada yang langsung dah tahu pasal telekomunikasi, ada yang so-so saja knowledge pasal telekomunikasi. Entah-entah kan, masa kamu burukkan produk tu, rupanya orang kamu cakap ni dia lah founder telco tu. Contoh, dia sengaja mau uji kamu tuh, dia kasih biar aja kamu bercakap, kasih buruk dia punya produk, bla bla bla, begini begini, begini. Dia dengar saja. Satu kali dia hantam kamu, game over. Oke. Okay?
Lagi satu, kamu sudah menunjukkan ciri-ciri yang kurang baik lah, which is menjatuhkan produk orang lain. Kita ni berniaga secara bersih lah. Jangan cuba untuk menjatuhkan produk orang lain. Kita bersaing secara sihat. Cukup kita jelaskan, kita bagi tahu kelebihan, what is the value of the SIM card. Cukup itu saja. Kita orang kata macam mana, kita bagi tahu orang macam mana SIM card Tuan Wow ni boleh meningkatkan nilai kehidupan diorang. Boleh meningkatkan nilai itu. Apa nilai dia? Kenapa SIM card ni berharga begini? Sebab nilai itu. Dia bagi insurans kan. Insurans tu nilai. Okay, nilai yang tiada tandingnya untuk waris. Lepas tu, kalau diorang boleh jimat daripada pelan diorang yang sebelum ini yang mahal kepada yang lebih baik, itu juga meningkatkan nilai kewangan. Okay, kamu perlu terapkan nilai-nilai ini dalam minda diorang so that diorang faham kenapa diorang perlu beli Tuan Wow. Itu tugas kita sebagai usahawan Tuan Wow. Bukan memaksa, bukan orang cakap mendesak prospek untuk beli tanpa menjelaskan apa nilai sebenar SIM card. Itu salah. Okay? So bila kamu terangkan nilai yang boleh meningkatkan nilai kehidupan diorang, mesti orang beli. Ataupun kamu paksa-paksa, orang boleh berfikir bah. Nowadays orang fikir ekonomi macam mana. Apa benda yang boleh jimat mesti orang grab. Lagi-lagi manusia, fitrah dia, dia suka benda yang percuma. Lagi-lagi perempuan. Kalau dia dengar buy one free one sana pergi. Padahal benda tu sama sih sebenarnya dia jual. Konon baru bulan tu buat promosi. Tapi sebenarnya fitrah manusia ni dia suka sesuatu yang percuma, yang murah. Jadi kita terapkanlah nilai-nilai itu. Kita bagi tahu apa yang boleh meningkatkan nilai kehidupan diorang. Diorang akan beli insyaAllah. Okay. Lepas tu lebih kepada cerita keistimewaan dan manfaat yang akan mereka perolehi. Maksudnya ini kalau sudah orang bilang dialog tu sudah berjalan lancar, bla 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 sudah okey. Okeylah, apa lagi benefit lain dek? Mungkin dia akan tanya further benefit yang dia akan dapat melalui Tuan Wow. So ceritalah lagi-lagi lain yang boleh segala voucher, baru kamu terapkan kalau kakak buat lagi bisnes ni, baru masuk bab-bab begitu. Jangan terlalu bagi dialog berat kepada prospek yang belum join. Kita kan prospecting dalam proses mengambil hati gitu. Jadi macam juga kamu dulu-dulu mau ambil hati girlfriend, boyfriend kamu, jangan kamu terus, aku suka kau, jangan begitu kan. Kamu mesti ada cara dia, mungkin makan lah, apalah. Begitulah juga kita prospecting. Kita kena ada cara kita, adab kita untuk tackle kita punya prospek. Okay? Kesedaran kenapa perlu ada produk kita di pasaran. Macam saya cakap tadi lah, bagi tahu nilai SIM card tu. Kenapa produk kita ni, SIM card ni perlu ada di pasaran supaya semua orang boleh guna Tuan Wow. Kenapa? Apa pentingnya guna Tuan Wow ni? Bagi tahu orang. Okay? Op. Lepas tu bagi gula-gula atau promo-promo menarik. Ini pun kita ni lah yang macam saya cakap tadi lah, yang pasal percuma di satu percuma satu ni kan, sesuai cakap tadi yang fitrah manusia tu kan. Jadi apa-apa promo yang kamu boleh bagi ataupun okey kak, kalau kakak join Tuan Wow hari ni, kalau kakak mau, okey dek, kakak mau daftar lah, okey bagus kak, kakak memang buat pilihan yang sangat bijak. Kakak join ni kan, saya bagi kakak flyer 10 keping ni percuma. Kakak boleh edar, kakak boleh bagi family members untuk diorang baca. Jangan risau kak, percuma saya bagi percuma. Ataupun kalau ada budget lebih sikit, buatlah kitchen ke apakah. Kebetulan kak, kakak join ni, terima kasih lah kakak join ni, kakak memang beruntung saat kami bagi gift, bagi manusia kan dia suka benda-benda begini, hadiah-hadiah begini, gift apa, dah salah sebenarnya. Lagipun satu amalan sedekah kan. Okay, so itu sedikit sebanyak tentang bagaimana untuk memulakan engagement bersama prospek dan perkara-perkara yang harus kamu ingat semasa prospecting. Wah, 56 naik. Okey. Masih okey? Semua masih okey? Masih jelas? Okey, sikit lagi Jangan kamu mengantuk sikit lagi. Sebelum kita panggil Cimandak. Sikit lagi berkenaan dengan handling rejection. Kalau kita mau prospecting, dah semua orang akan say yes. Dah semua orang akan terus sign up. Itu kamu kena terima. Itu lumrah dalam berniaga. Tiada semua perniagaan yang terus-terus semua okey saja semua ndak. Okey?
So, sedikit sebanyak tips bagaimana kamu handle rejection supaya kamu tidak terlalu down. Okay? Sebab kebanyakan kita ni, dia tidak mau mencuba kerana takut rejection. Sangat takut dengan perkataanmu. Sangat takut dengan penolakan prospek. Okay? Sebenarnya kan punca lemah semangat itu pun daripada rejection. Banyak leader-leader yang sudah terkubur gara-gara tidak tahan dengan rejection. Okay? Banyak, banyak sebenarnya. Tapi bila kamu tahu how to overcome rejection, sebenarnya itu buatkan kamu lebih kuat. Okay? Harus diingat bahwa prospek terdiri daripada orang-orang yang berbeza, cara mereka berfikir, kekuatan keuangan dorang, laras bahasa mereka juga berbeza dan banyak lagi. Dorang mungkin orang yang sangat educated ataupun dorang adalah orang yang time to commitment dia sangat tight, keuangan dia sangat teruk, jadi dia tidak boleh ambil apa-apa yang kamu offer, ataupun orang tu memang jenis yang memang dah suka dengan iklan ke atau orang approach, kamu kena hadap, kamu kena faham orang-orang ni wujud dalam dunia prospecting. Okay? Bukan semua orang yang kamu akan jumpa tu orang yang baik, orang yang mulia, orang yang semua positif. Tidak. Kamu kena hadap benda ni. Kamu kena bersedia dari segi mental dan fizikal. Okay? Okay. Bersedia dari segi mental dan fizikal kerana rejection adalah kunci pembelajaran yang sebenarnya. Okay? Rejection ni kunci pembelajaran. Bila orang reject kamu, maksudnya kamu sudah di sini sudah bersedia tau. Kalau kamu boleh move on, di sini kamu sudah bersedia dan kamu akan terbiasa. Kamu akan lama-lama akan terbiasa dengan rejection dan lama-lama bila kamu sudah dapat orang yang kamu sign up, rejection ni sudah bukan masalah bagi kamu. Okay? Kak Yong masa mula-mula buat bisnes ni pun, masa mula-mula belajar edar-edar flyers kan, baru Kak Yong edar begini, baru pusing muka yang di belakang, kata stop, buang. Pernah benda tu. Benda tu memang pahit. Tapi sebenarnya, bila kita berusaha, sepahit-pahit usaha kita tu hujungnya mesti manis. Ha. Daripada orang yang membuang flyers kita tu, jangan 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 orang terkejut kalau satu hari nanti orang cari kamu untuk join tu Ton Wow. Okay? Sentiasa bersangka baik saja, positif. Okay. Set semula mindset, bisikan diri lebih baik dapat nombor daripada kena sirai tanpa jawapan. Ya, okay, ini. Contoh kamu sudah reject, at least dia sudah bagi kamu jawapan tau. Dia sudah bagi kamu jawapan, tapi napa? Minta nombor telefon untuk kamu, okay, untuk follow up, okay. So, benda ni kena selalu cabar diri lah. Cabar diri, sentiasa di sini, kena mindset, kena betul bagi tahu, okay, it's okay. Seorang cakap no, kita next. Seorang cakap no, kita next. Seorang cakap no, kita next. Okay? Setelah prospek say no, at least sudahi dialog dengan boleh saya dapatkan nombor telefon untuk rekod kerja saya hari ini. Ini contoh dialog. Maaf Kak, apa kalau Kakak nak mau join hari ini, tapi boleh saya dapatkan nombor telefon sebab kerja saya hari ini perlu list Kak. Siapa-siapa yang saya sudah jumpa perlu nombor telefon. Saya perlu nombor telefon Kakak saja. Minta nombor telefon. Lepas tu sudah dia lalu, terima kasih Kak untuk masanya hari ini. Orang nampak masih positif. Sebenarnya kamu tuh on the way mau buat proses seterusnya iaitu follow up. Okay? Nanti sudah selang berapa lama, maaf Kak, saya ada ataupun kamu post iklan pasal Ton Wow ni di nombor-nombor tu. Nanti ada tu pandai yang akan ada. Okey dek, cuba dek, hari tu kakak stres wah, nak dapat fikir betul. Cuba kau terangkan balik pasal Ton Wow. Mungkin rezeki kamu selepas tu. So jangan pernah berputus asa dengan rejection. Okay? Paling penting sentiasa ucapkan terima kasih sama ada anda dapat close atau tidak prospek anda tu. Okay, terima kasih ni paling penting. Ucapan kalimat paling penting terima kasih. Saya sangat berterima kasih juga dengan Sifu Mazlan Abbas sebab dia ajar saya erti kata terima kasih ni sangat mendalam masa dia buat sharing di masterclass di Sabah. Okay. Dari hari yang dia ajar erti kata bernilainya terima kasih ni, saya lebih kerap mengucapkan perkataan terima kasih, termasuklah kepada sesiapa saja, anak saya, siapa-siapa saja. Kalau sebelum ni kadang-kadang kita minta tolong anak ambil barang kan, kita tidak cakap terima kasih. Cuba untuk ucap benda tu terima kasih, terima kasih. Sebenarnya benda tu boleh ubah hidup anda tahu. Betul, boleh ubah hidup anda. Okey, kamu cuba ucap, belajar untuk cakap terima kasih sentiasa.
Kamu tengok apa akan jadi dengan kehidupan anda. Okay? Okay. Kalau Tuan nak tanya bisnes apa kalau kita dah stop penjual sekalipun tapi kita masih tetap dapat hasilnya. Inilah bisnes Tuan Wow. Saya pasif. Jual sekali untuk berkali-kali. Ini antara dialog yang apalah kamu boleh gunalah kalau orang tanya. Alright, ini nasihat saya. Carilah satu sumber pendapatan pasif. Awak sakit kah? Awak tak kerja kah? Awak tidur kah? Awak bercuti kah? Awak tetap dibayar. Inilah. This is the platform. Ton Wow. Okay? Saat saya sendiri sudah berkecimpung dalam dunia Ton Wow ni sudah berapa tahun dari 2016 dan Alhamdulillah pada tahun ini saya dan suami berjaya settle semua komitmen long term kami dan Alhamdulillah kami orang kata free lah. Kita financial freedom lah. Kami punya setiap manusia kan dia ada komitmen sendiri. Kita mau bayar rumah, mau bayar kereta, apa-apalah loan kamu kah dulu apa mesti ada. Tapi kalau kamu buat Tuan Wow ni secara konsisten, secara betul, nanti Tuan Wow ni yang akan bayar sedikit-sedikit kamu punya komitmen tuh dengan commission kamu tuh. Itu yang kami gunakan untuk settle semua hutang kami. So Alhamdulillah lah kami sekarang orang kata boleh mengawal perbelanjaan dengan baik, financial dengan baik, so that kami boleh buat persediaan dengan anak-anak kami nanti insyaAllah. Okay, so Kayong rasa slide Kayong sampai di situ saja. Masih okay? Semua masih okay? Ada handphone, ada income juga handphone. Okay. Saya masih baca kamu punya no. Masih baca kamu punya komen. Teruskan buat ayat yang kreatif. So, kita akan cari pemenang. Dan seperti yang saya janjikan di awal-awal tadi, saya bawakan Anda hari ini seorang gadis all the way from Sabah. Saya gelarkan dia Iron Lady Sabah. Dia akan share dengan kamu apa tips-tips kejayaan yang dia pernah capai. Dan dia ni antara wanita yang pernah buat record lah orang bilang kurang sebulan dia boleh sign up 100 orang. Lepas tu setiap kali masterclass diadakan di Sabah and kena buat challenge untuk sign up at least 3 orang dalam masa beberapa jam. Dia boleh sign up 10 lah, 18 lah, sekelip mata. Jadi hari ini kita masih ada masa lagi ni. Dia boleh sharing-sharing dengan kamu. Kamu dengarlah apa perkongsian daripada seorang gadis dari Sabah. Ini dia. Nama dia Fazlina. Dia merupakan seorang Premium Service Center Tono Plus. Hari ini dia akan share-share dengan anda. Dan kamu boleh tanya juga kalau kamu ada soalan dengan dia. Sambil-sambil dia sharing tu, Kak Yong mau survey-survey chatroom dulu. Mau tengok jawapan-jawapan kreatif. Okey, silakan Sifu Fazlina. Ya, Assalamualaikum. Boleh dengar kan ni? Tidur sudah? Dengar-dengar. Jangan dulu tidur, bah. Hmm, Actually saya ni biasa-biasa saja. Setakat ni apa? Um, Mau start dari mana? Uh, Okey, kita start perkenalan diri lah. Okey, nama saya Fazalina. Kalau kawan-kawan tim kerja, diorang panggil saya Fazawau saja. Pasal hari-hari saya promote sama diorang Tan Wow. Jadi diorang panggil saya Fazawau, Fazawau saja. Begitu. Lepas tu, macam mana? Okey. Um, Selalu kalau kawan-kawan diorang kenal saya pasal saya ni berani lah. Satu saya berani, lepas tu then saya just saya buat saja. Saya tahu tidak tahu buat itu benda saya akan buat saja. Okey, contoh lah kan. Okey, contoh lah. Okey, kamu mau promote. Okey, kamu mau promote. Betul. Tapi actually kamu kena pikir yang promote itu senang. Ah, kamu kena apa macam mana? Simpan kamu punya target tu lebih besar. Kamu punya target tu
lebih besar lah. Okay, tapi sebelum tu saya mau, okay, saya kasih mix saya punya bahasa, boleh kan? Boleh ah? Boleh, boleh, boleh. Okay, boleh. Carry Okay, on, so je. sebab saya tengok pun yang dalam sini ada juga from Indian, okay, also from Chinese, from Sabahan, and semua pun ada yang baru, ada yang lama, ada yang branch, ada yang service center, you know. Okay, so okay, the thing is, okay, what the important thing is, okay, very simple. Okay, for me, okay, personally, okay, if people say saya berani, okay, maybe because past experience. Actually, kalau saya nak explain, okay, so right now is 9:51. Okay, memang tidak cukup masa saya mau explain lah. So, long story make it short, untuk, okay, saya spesifik Tonwau saja. Sewaktu kami buat Tonwau, saya suka mengajak rakan-rakan untuk masuk ke kampung untuk buat offline. Antara lokasi yang pernah kami pergi adalah Pulau Raya. Yes, orang takut masuk. Tapi benda yang takut itu yang saya suka. Pulau Raya, Kampung Numba, kampung yang orang tengok susah nak attack. Susah nak attack, itu yang saya suka. Actually, sebab di situ ada banyak peluang yang orang tidak tahu. Okay, contoh itu tempat orang balik, promoter, Selcom kami, etc. selalu masuk itu kampung. Okay, contohlah di Badian Rampayan, Kampung Badian Mendatang Rampayan, dia seberang jalan saja. Okay, easy to attack. Okay, tapi Pulau Raya orang jarang mau pergi, mau naik bot lagi. Padahal you naik bot, you naik sampan pergi sana baru RM1 saja. Okay, cuma tengok you punya keberanian. You nak start daripada Pasir Putih ke, di mana ke. Every houses kami go and ask for the people. Okay, ask for them. And of course, um, for me, okay, because maybe, okay, I have the experience for the direct selling for 5 years and in charge people. Okay, siapa sini yang tahu Azri Walter? Okay, sedang cerita lah, saya macam dia. Okay, saya macam dia, saya macam bersih perempuan lah. Okay, so, okay, when I teach people, yes, kita mau approach people, okay, mau jual barang, kita rasa sangat takut. Tapi saya buat mindset kepada tim. Last time I was handling 100 people. Okay, 100 people, saya ubah dia orang punya mindset. Sell itu adalah senang. So, apa yang challenge dia adalah handling people. Okay, handling people. Okay, contoh, saya akan kasih tahu sama diorang, okay, kamu pandai buat sell, tapi boleh kamu ajar orang ke? Okay, bila kita ada team, okay, bila ada team di sana, dia punya start, dia punya game plan. Okay, so sorry if I go too far, but I need to, inform juga, okay, how my brand works. Saya fikir benda yang senang itu adalah, yang susah itu adalah senang. Dia daripada mentality actually. Okay, for example, you cuma ada satu orang yang dalam you punya team is a fighter. Kamu akan rasa lebih susah. Cara yang paling senang adalah ada tiga orang fighter dalam you punya team. Okay, why? Because ada competition. There is a competition in there. If only got two, dia ada macam, okay, bila you spend time with the A person, B person dia akan jealous. Bila ada 3 orang, di sana akan uji you punya keadilan lah. Keadilan kat situ. Okay, so actually, okay, simpan di dalam tim masing-masing, sales adalah senang. Okay, sales adalah senang whether you want to ask the person or not. Itu sahaja. Okay, last time when I was do direct selling, we are train people to see 160 people for one day, 160 orang satu hari, and then we are practice ourselves for seeing dalam 10 orang itu 9 orang akan say no to us. We practice ourselves like that. Okay, so every day. So each no will bring you closer to a yes. It's a law of average. It's a games. It's a game plan. So for me, okay, very simple. You need to
kamu cuma perlu buat saja. Okay, mungkin saya punya advantage, I can speak Chinese. Okay, uh, when I give a training dalam office, okay, dia lain. Tapi bila saya bawa saya punya orang yang saya my project pergi ke satu tempat tu, dia akan tengok saya lain. Sebab bila saya akan bercakap dengan orang, contoh Cina kan, hello laupan, ni hao ma, baru cerita-cerita macam tu. Nanti you bapa you jual apa baru sana ya. Macam tu, saya akan bawa bercerita. Normally, I will talk to people, saya akan tengok dia punya karakter. That's why macam, for me to teach people actually simple. Saya akan, I need to see that people, baru saya boleh move dia. Tapi first mentality kita kena simpan yang sales adalah senang, promote adalah senang, cuma share saja. Saya cuma beritahu. Nak tak nak itu dia punya pasal, bukan masalah saya. Okay, I just tell these people, okay, contohlah, kelebihan Tuan Wow. Dia mau atau tidak mau, itu dia punya pasal. Jangan kasih salahkan you punya, diri you sendiri. Okay, ini yang saya praktis lah. And last time also, okay, before this, saya pernah do Maxis, okay, duty manager at Maxis, and then promoter for you mobile. So, tapi itu lebih pada sales macam tu. Dia package, handphone, package. Orang akan tanya, ini apa dia punya plan, begini. So, actually banyak hidden cost lah. Tapi, I don't want to talk about it because every product dia punya strength. Okay? But for me, right? Okay, actually, and before that, my experience in 5 years in direct selling, 2 years saya spend masa dekat Kuching, Sarawak. So saya kena suruh oleh saya punya upline pindah dekat sana. Okay, saya pun tidak tahu itu orang macam mana, culture dia macam mana. Saya on the spot terjun just pergi. So saya pun jumpa orang, tapi saya kena ajar lagi saya punya tim daripada Sabah untuk cakap Sarawak juga. So macam mana I just listen, okay, macam mana dia orang tem makan laksa Sarawak ke apa ke. Jadi saya tengok macam mana orang order macam tu. Lepas tu saya okey lah. Lepas tu saya promote lah. Promote hello miss, saya kami cuma mau pas flyers saja. Sip hal. Dia tengok saja, nangga saja. Nangga is tengok saja. Jadi saya bila tengok orang punya bahasa tu, mungkin saya cepat faham orang punya bahasa kan. Jadi saya akan cakap macam tu. Because people want to feel special. Dia nak kita macam faham dia punya bahasa, lepas tu bercakap. Okay. Si mau si hal, tidak, si is tidak. Tidak mau tidak apa. Jadi saya bawa di bahagian Kuching, saya bawa di bahagian kami punya office by that time is Rubber Road. I think PBR Leslie know this place. And then masa tu pun and then one of the thing that we challenge over there is transport. Transport sana is tahun 2014 sangat bermasalah lah kalau berbanding semua KK. So terpaksa beli on the spot, I buy car juga sana untuk team. So there is a part of the, I tell you, organization lah, macam mana you nak kasih up. Okay, sekarang kita cakap pasal sales. Okay, so yeah, we go to Sibu and then we go to Miri, Seri Aman. Okay, banyak tempat lah. Tapi as a leader, saya pun takut. I also feel scared. Okay, I also feel scared. Tapi yang kebaikan be leader, sebab bila you bawa orang, you tak boleh tunjuk you takut tau. You tak boleh tunjuk, you akan, tak boleh deh. You kena buat saja. Di sana you tidak, I tidak fikir yang I takut, I just buat saja. I just bring saja. Jadi, my team from Sabah, dia tengok, oh okay, pusing boleh lah, boleh kita buat. Okay, kita just buat sajalah. Saya punya strategi sangat fake. Every month, saya akan pergi KK, saya akan pergi KL, and then every year saya akan pergi overseas. This is saya punya apa. Okay. So right now, okay, and then one thing, okay, one thing, actually I don't want to share this thing with everybody, tapi what I want
macam Azri Walter juga, dia dulu adalah seorang pemain bola. Dia adalah macam, that's why you boleh tengok di sana dia fighter. Dia fail, dia up, fail, dia up kan. Okay, actually dulu I was study in Perak. Okay, for the high school. For the high school, kalau di Sabah ni sekolah tu macam sekolah Sungsing. Dia sekolah swasta Cina lah. So last time we are good in sukan athlete. Okay, I was represent my state. Okay, represent my state for this hurdles. Hurdles adalah lompat pagar. Lompat pagar 100 meter. For whole Malaysia, when I was 15 years old, I was number one. This thing saya tak suka cerita dengan orang, but I was number one. Tapi masa tu saya punya mentality is every apa tu yang dia punya lompat pagar tu adalah circumstances. You lompat, you bangun. You lompat, you bangun. You lompat, you bangun. Itu pertandingan. You sampai, okay, nombor 1. Okay, fine. Pecah rekod, okay, fine. Tapi after in real life, dia ada yang you naik, you turun, you naik, you turun. Okay, PKP, naik, turun, PKP, naik, turun. Jumpa customer, reject. Buat ini kerja. Apa tu? Out, buat. And then, family ada masalah, begini. It's actually, kalau you practice, dia macam, you akan senang bangun. You akan, actually, everybody akan senang bangun daripada kegagalan. Okay, that's the most important things. Okay, and another thing is, okay, bila kita, okay, itu untuk sports lah. Because saya suka tengok Azri Walter, so saya suka compare myself with Azri Walter lah. Okay, because he very inspired for me. Okay, so and then okay, last time when I doing sales also, okay, saya selalu bila kita pergi ke shopping complex, kita mau pass flyers kan, apa yang kita takut? Security. I tell you what, I fikir ibu pejabat Kepayan, saya masuk banyak kali. I tell you guys, okay, ini saya pecah rahsia, saya kasih tahu kamu macam mana saya buat penetration. Bila saya buat sales, itu bukan saja saya buat sales, saya akan tengok apa jenis lokasi, macam mana kita mau attack. Okay, contoh. Okay, sekarang ada strict lah. Last time apa yang kami buat, saya tidak akan masuk ke depan. Okay, contoh pencuri dia tidak akan masuk ke depan. Mana dia ada pintu? Pintu belakang. Saya masuk di mana? Pengangkutan di belakang. Saya attack di belakang, tengok orang yang rest. Lepas tu baru pelan-pelan saya masuk. Saya waktu diorang rehat, saya akan approach diorang pelan-pelan. Saya tahu bangunan, okay, bangunan besar ni tingkat 2, ada satu cerewet, okay, jangan masuk. Okay, saya akan planning betul-betul. Itu macam mana kita mau planning strategi. Kalau security shopping mall kamu takut, actually dia tidak ada apa-apa. Actually dia tidak apa-apa. Sometimes diorang pun nak beli barang, tapi diorang pun tidak ada masa. Bila kamu datang bawa flyers, diorang pun happy. Oh, rupanya ada pula ni benda. Macam tu. Don't think about, diorang nanti dia marah saya lah, nanti dia halau saya lah. No such thing. Buat saja. So, sekarang already jam 10:04. Okay, 10:04. Okay, so, you guys can ask me any question lah. Because saya pun, actually kalau saya mau cakap, saya pun rasa macam tidak cukup itu masa bah. Okay, any question so far? Di chat room, saya rasa banyak ni. Ya, kita mesti mau kasih semangat ni sama orang. Okay, yang Banyak ini... kamu malu-malu kepada mau tanya-tanya sejak. Okay, first of all, bila saya... Okay, my best friend, okay, when I... okay, bila saya join ini business kan, okay, last time, siapa pernah PBR Fizo? Last time kami sama-sama. Dia leader lah, dia buat 1 tahun, and then saya buat 5 tahun sampai saya naik manager. Lepas tu saya tidak jumpa dia sudah. Tapi di Facebook saya nampak dia post. Lepas tu, tidak tahu lah macam mana tahun 2017 saya rasa, I think 2018 tu.
2017 saya ada message dia. Tapi kami jumpa 2018. Tapi actually masa yang sama saya join sama dia tu, saya join juga dengan I think CIMB Mutual Fund sales ya. Antara dua itu saya mau tetes water lah. And then saya ikut dia enam, lepas 1 bulan saya join dia, saya kena pecat. Jadi mentality saya okay, because itu I was working with the construction Korean company. They are currently apa itu kasi reduce staff lah. So saya cakap dengan dia, okay, I want to do comeback on this begini. Dia beritahu masa tu ada orang fighting for this Guangzhou. Okay, Guangzhou punya apa? Okay, dia beritahu saya begini, you perlu buat begini. Jadi saya tahu tidak tahu saya buat saja. Itu je saya fikir. Saya buat saja, saya masuk TLDM first. TLDM saya masuk, saya pergi dulu saya pernah masuk sana. Tapi lepas saya tidak masuk. Lepas tu saya masuk, saya minta kad pergi bernama. Bernama untuk orang yang macam supplier apa jual ikan apa semua sayur kan. Dia akan ambil itu kad warna biru. Lepas tu dia akan masuk di sana. Tapi dia satu baris kedai saja di bernama TLDM. Tapi you kena waktu rehat. Waktu rehat, di sanalah you approach. Di sana saya dapat banyak. Lepas tu ada lagi dia punya pekerja yang tinggal di bahagian kampung Gentisan. Semua tempat yang saya cakap ni adalah black area ni. Gentisan, Numbak, Pulau Raya. Tapi saya pun tak tahu kenapa saya berani. Saya masuk saja di sana yang saya dapat banyak lah. Tapi masa tu saya try saja. That's why ada yang expired because I don't explain properly. Okay? Because I was too fast that time. Okay, but I learned from my mistake also lah. Okay, lepas tu and then Gentisan saya masuk sana TLDM and then saya masuk company lama saya Sutera Harbour. Sutera Harbour of course lah ada kawan yang security cakap, tak boleh begini lah. So I attack waktu yang diorang rehat. Okay, and then kalau saya approach orang, saya bukannya cakap body dekat counter reception, lepas tu reception cakap, nanti kami call, okay, biarkan macam tu. Tidak, saya akan merangkumi semua. Kalau dekat restoran, tukang cuci piring, semua saya akan approach. Kalau dekat Sutera Harbour, saya rasa saya ada gambar ni. Kamu tahu orang GNL kan, ground and landscaping, tukang potong rumput. Di belakang tembok Sutera Harbour yang cantik besar tu kan, kami bertapuk di belakang. Saya buat sama dia. Itu SIM card. And I don't care. Saya buat saja. You know what? Dia orang lebih friendly daripada yang di counter. Saya masuk bahagian linen. Linen tu tempat housekeeping. Housekeeping lepak. Kalau saya cari customer, memang kadang saya punya orang yang ikut saya kan, dia orang tidak berani. Pasal saya terlampau masuk di pelusuk-pelusuk yang benda yang tidak boleh. Orang sedang repair kereta di bawah pun saya ikut juga dia masuk pergi bawah. Saya pun tidak tahu kenapa saya macam tu. Jadi sampai saya just approach saja. Tapi dapat close. Dapat close macam tu. Oh ya kan, baru saya license. Macam mana ni begini-begini, kasih tahu dia begini-begini. Allah, nombor saya sekarang ni postpaid mahal lepas tu selalu customer, okay, time saya approach ni, yang feedback yang saya dapat, postpaid banyak hidden charges lah, saya butuhkan nombor dari Maxis lah, tapi ada SOS lah, SOS itu yang kena follow up. Lepas tu apa lagi you mobile bila pergi KB terus tidak ada line lah, and then banyak yang macam yang servis-servis yang kita kena look into it. Tapi kamu kena tengok dia punya masalah sesuai atau tidak saya cakap macam tu. Okay, itu yang satu. Okay, saya masuk Sutera Harbour and then okay, time di KL sebelum PKP tu bulan 1 2020, selepas balik daripada Guangzhou tu, itu semangat saya pun tak tahu semangat saya macam mana. Tiap-tiap minggu saya turun KL. Masa tu tiba-tiba pula ada rezeki. Masa tu saya belum join AirAsia lagi. Tiket mahal 124 kan masa tu. Saya beli je. Saya bawa itu SIM card.
SIM card sebelum tu saya restock sama PBR Fizo, saya rasa 100 keping tu. Saya pergi Pavilion, saya pergi saja KLCC, saya approach orang yang di apa tu kedai kan, Asian lah, dia orang tidak mau dengar apa semua. Lepas tu kamu tu apa yang bikin semangat saya? Kamu tu orang yang jual apa ni, yang apa ni, um, yang apa itu? Kalau kamu tengok tu KLCC kan, dia pandai besar, pandai kecil tu, yang teropong tu kan, itu yang saya pergi encounter. Orang yang macam tu, first of all, saya akan approach orang yang macam itu, yang bawa teksi, tukang cuci piring apa semua untuk kasih baru saya punya apa ni dialog saya untuk apa untuk kasih baru saya punya mood lah cerita-cerita. Rupanya ramai orang yang jual apa tu teropong di TLCC dan juga bahagian pavilion tu orang Sabah. Saya cerita, oh rupanya orang ano, oh saya orang Putatan bah berdiri ni, saya nak kami tinggal sana. Di sana approach macam ni berdiri ni. Oh bagus pula ni oh dalam main game sana Jangan pas saya kawan saya dulu. Yang saya mau dengar adalah kejap pas saya mau panggil kawan saya dulu. Itu pak. Itulah kalau macam dalam satu kumpulan tu kita mau approach, kita tidak payah approach semua. Kita approach yang dominan. Dominan tu kamu tengok bila kamu bercakap siapa yang tengok kamu punya mata. Itu yang kamu tekan. Pasal dia macam ketua dalam itu geng, dia akan panggil sini sini. Jangan kamu approach yang pandang bawah, pandang itu yang lost confidence itu follower tu. Kalau follower kamu tidak dapat apa tu approach dia banyak. And then saya pergi KLCC Pavilion, lepas tu ya pas flyer sana sampai habis tu flyer saya photostat. Saya photostat di KL Central mahal. Lepas tu saya pergi mau balik ke sudah rumah badan Maluri sana 20 sen lah. Paling murah 20 sen. Jadi saya pakai photostat saja, simpan saja di dalam dalam sana tu. Main buat saja. Lepas tu PKP balik. And then belum ada PKP. Sempat sebelum 17 bulan 3 2020 PKP, awal bulan 3 saya pergi Sandakan. Sandakan saya pergi Harbour City. Harbour Mall. Okay, saya pergi Harbour Mall, saya approach dari atas, pergi bawah, kasih tunjuk-tunjuk santai-santai. Pasal satu orang saya kan, satu orang saja. Selalu macam tu. Pasal kenapa? Bila saya ajak tim, diorang pandai malu. Bila pandai malu, jadi saya pun tidak mau buang masa, saya buat sendiri. Saya macam tu. Bila saya ajak kamu, okay, baru kamu ikut. Itu yang saya cakap. Baru kamu ikut. Pasal tidak tahu bila lah kita boleh pergi. Macam tu. Kalau kamu bilang malu kah, tidak apa tu, alah saya kurang sihat ke apa, berdiri kah, saya akan buat satu orang. Bila saya buat satu orang, kamu tidak nampak saya buat. Kalau saya besar macam ni, kamu cakap, dia ni cakap saja. Mana dia buat? Saya selalu, actually, I don't like to talk. Saya lebih suka show. Tapi dekat sini, saya kena bercakap. Saya kena bercakap, jadi saya kena explain how saya buat tu benda. Okay. And then sadarkan. Lepas tu apa lagi ya? Ya. Ya. Mau habis sudah. Okay. Terima kasih. Tapi sebelum tu saya lupa terima kasih sama Kak Yong. Terima kasih sama Encik Kevin dan juga HQ. Bagi saya bercakap-bercakap yang tidak tentu. Jadi yang lain tu janganlah kamu malu-malu. Bila lagi kita mau buat kan. Jadi satu offline ni kan dia boleh bantu kamu kasih kurus badan bah. Betul. Kalau kamu di rumah kan kamu punya susah kita mau jadi ini tulang-tulang kita ni lepas kita vaksin kan kita rasa lemah, mau tidur lagi. Jadi salah satu cara untuk kamu exercise, pergilah buat offline. Terus cantik badan kamu tu. Ya. Okay. Mantap. Thank you Sifu Fazlina. Thank you sharing tips yang bermanfaat kepada semua partisipan yang hadir malam ni. Kak Yong pun semangat dengar apa yang dia share. Seorang wanita yang sangat berani masuk tempat-tempat mungkin yang area Semenanjung anda berapa familiar tempat-tempat yang dia sebut tadi. So Kak Yong bagi clear sikit beberapa tempat yang Sifu Fazlina sebut tadi adalah beberapa tempat yang jarang orang mau masuk lah. Saya bagi gambaran sajalah, jarang orang mau masuk tetapi dia masuk. Dia cabar diri untuk
buat prospecting dalam tempat-tempat yang orang dah mau masuk. Sebab mindset dia di situ adalah peluang. Seorang lain dah mau masuk. So dia masuk, dia ada peluang. Dia aja boleh, dia sudah survey dia punya market. Dia aja boleh bantai semua-semua di sana tu. Dia boleh sign up orang-orang di sana tu. Tapi dia sudah buat preparation dengan betul. Okay, so once again, thank you Sifu Fazlina for the sharing. Thank you. Mungkin kalau ada masa, Alhamdulillah ada rezeki, mungkin HQ satu hari nanti boleh panggil dia as a speaker so that kamu akan dengar lebih banyak perkongsian menarik daripada Sifu Fazlina. Okay? So, Kak Yung rasa malam ni itu saja. Terima kasih sekali lagi. Selamat maju jaya. Kita jumpa semua di puncak kejayaan. Assalamualaikum. Bye. Bye.